saya akan memberi sedikit pengenalan atas tajuk kesihatan mental. Sejak kebelakangan ini terdapat banyak tumpuan diberikan terhadap kesihatan mental. Selaras dengan kemajuan negara kita yang kini berkembang, masalah mental dan penyakit mental semakin bertambah dan terdapat peningkatan dari tahun ke tahun. Didapati peningkatan yang ketara dalam kadar bunuh diri dan penyakit mental sejak sedekad lalu berpunca daripada tahap kesihatan mental yang lemah. Oleh itu, adalah penting untuk rakyat Malaysia menyedari tentang pentingnya kesedaran terhadap penyakit mental, kepentingan memelihara tahap kesihatan mental yang baik dan mengenal pasti gejala-gejala masalah kesihatan mental yang memerlukan intervensi dan rawatan. Seterusnya, kesihatan mental merupakan salah satu perkara yang amat perlu dititikberatkan dalam masyarakat Malaysia. Hal ini kerana isu kesihatan mental ini dapat membawa kepada pelbagai kesan buruk terhadap kehidupan seseorang. Berkaitan dengan isu pandemik COVID-19 yang semakin menular di Malaysia dan dunia telah mencatatkan lebih daripada 96.2 juta kes di seluruh dunia dan angka kematian sehingga kini melebihi 2 juta. Di Malaysia, wabak COVID-19 telah memberi kesan yang sangat besar kepada sistem politik, ekonomi, sosial, kesihatan dan pendidikan negara. Bahkan, impaknya juga turut melibatkan aspek kesihatan mental. Ekoran dari wabak yang kian membimbangkan, Kerajaan Malaysia telah mengumumkan pelaksanaan semula Perintah Kawalan Pergerakan PKP kepada rakyat bermula 12 Januari 2020 yang lalu. Pelaksanaan PKP ini telah dijalankan bertujuan untuk memutuskan wabak COVID ini. Hampir setahun kian berlalu, dengan kehidupan norma baharu, wabak COVID-19 ini telah memberi impak buruk terhadap kesihatan mental. Terlibat sama ada individu yang menjalani tempoh PKP dengan tinggal bersorangan atau berkeluarga susulan dari tekanan psikologi yang meliputi rasa takut, cemas, tertekan, bimbang dan murung, depression. Kebelakangan ini, Malaysia telah mencatatkan peningkatan kes berkaitan dengan kesihatan mental. Hal ini kerana rakyat Malaysia semakin kerap menghadapi ketidakseimbangan emosi, psikologi dan kognitif sehingga menimbulkan masalah kecelaruan jiwa yang pada dasarnya berhubungan dengan konflik peribadi dan polemik semasa yang dihadapi, termasuklah wabak COVID-19. Malah, transisi kehidupan norma baharu turut memberi kesan psikologi kepada manusia sehingga ramai berasa cemas, tertekan, bimbang dan takut dijangkiti wabak ini. Itu sahaja daripada saya, Lishalini Anak Perempuan, K. Murugan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Syah dan berjumpa di SPC 2128. Kesihatan mental adalah bagaimanakah seseorang individu mengekspresikan emosi dan melambangkan keupayaan untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai tekanan dan tuntutan hidup. Selain itu, kesihatan mental juga adalah salah satu penyakit yang di mana perlu mengawal dari segi emosi, rohani dan juga fizikal seseorang. Latar belakang dan juga status sosial seseorang seperti keturunan, ekonomi dan juga jantina seseorang. Kesihatan mental ini tidak boleh diragukan lagi, apatah lagi selepas berlakunya COVID-19. Kementerian Kesihatan Malaysia telah membuktikan bahawa sebanyak 424,000 iaitu 20% rakyat Malaysia telah mengalami masalah kesihatan mental dan 50% dari WHO. Antara golongan-golongan yang terlibat dalam masalah kesihatan mental ini adalah sebelum dari umur 14 tahun sehingga 20 tahun yang mengalami masalah kesihatan mental ini.
Jadi ini adalah kesejahteraan mental semasa Perintah Kawalan Pergerakan iaitu demografi responden. Seperti kita lihat sini, jantina di antara lelaki dengan perempuan. Perempuan melebihi carta iaitu sebanyak 66%, manakala lelaki sebanyak 34%. Yang kedua, dari segi umur, seperti terlihat dalam kalangan 20 hingga 34 tahun, iaitu sebanyak 42% yang mengalami masalah kesihatan mental. Dari segi bangsa Melayu, Malaysia sebanyak 81%. Manakala dari negeri-negeri pula, Malaysia Timur mempunyai sebanyak 76% berbanding dengan negeri hanya 7%. Seterusnya, dari daftar Asia, Malaysia memiliki tangga yang paling atas iaitu sebanyak 56% kadar kesihatan mental yang berlaku semasa COVID-19. KKM juga telah mengeluarkan senarai wang yang besar iaitu sebanyak 42 juta bagi menangani isu semasa tentang masalah kesihatan mental yang dihadapi oleh segelintir masyarakat. Kesihatan mental ini juga boleh menyebabkan bunuh diri, di mana statistik polis telah menunjukkan bahawa 500 kes bunuh diri dan mencuba untuk bunuh diri dalam tempoh 4 tahun lalu. Tambahan pula, sebanyak 1,969 yang telah meninggal dunia dan 625 kes yang gagal dan berjaya diselamatkan oleh pihak wajib pada tahun 2014 sehingga Februari 2020. Seterusnya, kesihatan mental ini juga dapat dikaitkan dengan COVID-19, di mana COVID-19 ini telah pun tersebar meluas bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia dan menyebabkan rakyat Malaysia menjadi kemurungan. Kesihatan mental ini juga telah berlaku disebabkan segelintir rakyat yang kehilangan pendapatan dalam sekelip mata. Kehilangan punca rezeki ini telah menyebabkan lebih 109,806 iaitu sebanyak 89.9% yang telah mendapatkan rawatan di hospital akibat penyakit mental ini. Banyak rakyat yang hanya bekerja sehingga tiada pendapatan dan pampasan maupun pampasan daripada syarikat. Dan juga mereka juga kehilangan ekonomi keluarga di mana punca rezeki utama tiada secara tiba-tiba dan boleh menjadi mental. Seterusnya, pada zaman COVID-19 ni, banyak rakyat yang kehilangan keluarga. Malaysia banyak kehilangan rakyat dan juga kebanyakan rakyat yang kehilangan keluarga yang menyebabkan berlakunya masalah gangguan sakit mental. Realitas semasa tentang kesihatan mental bukanlah satu perkara yang boleh dibuat main, kerana kesihatan mental boleh memudaratkan diri sendiri dan juga orang sekeliling. Jadi, pihak yang berwajib ataupun ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam mengawasi segala tindak balas dan juga tanda-tanda tentang kesihatan mental dan kemurungan. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Anita. Saya Tarishini, anak perempuan Ragurang, nombor matrik SC21035 yang merupakan salah seorang ahli dari kumpulan Mahatma Gandhi, ingin membentangkan satu tajuk khas iaitu mengenai kesihatan mental. Dengan itu, saya ingin menyampaikan bahagian saya secara terperinci berkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan mental. Terdapat beberapa faktor yang boleh mempengaruhi kesihatan mental ini, tetapi pada hari ini saya akan menekankan dua faktor utama sahaja, iaitu faktor yang pertama ialah dari segi faktor psikologi. Terlebih dahulu, kita perlu mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan psikologi. Psikologi adalah disiplin yang bertujuan untuk menganalisis proses mental dan tingkah laku manusia dan interaksinya dengan persekitaran fizikal dan sosial. Misalnya, trauma psikologi atau tekanan yang teruk yang dihadapi oleh seseorang individu dalam kehidupan mereka. Oleh itu, tanda-tanda psikologi seseorang individu itu akan terganggu seperti ketakutan atau kegelisahan yang berlebihan, perubahan suasana hati dan perubahan tidur atau nafsu makan. Hal ini boleh menyebabkan penderitaan yang signifikan dan boleh mengganggu keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu, faktor yang kedua pula ialah faktor persekitaran. Faktor ini mengambil kira keadaan sekeliling seseorang seperti kawasan, tempat kerja, kekeluargaan, pembelajaran dan rakan-rakan. Sehubungan dengan itu, rakyat Malaysia hanya rasa tidak puas hati dan rasa tidak selesa dengan persekitaran sekeliling, diri sendiri dan orang lain dalam memenuhi cabaran hidup mereka sehinggalah kepada situasi yang mengganggu mereka mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani dan emosi. Tamsilnya, perhubungan dengan orang sekeliling seperti rakan-rakan boleh menjadi faktor kepada masalah kesihatan mental seperti pergaduhan, cemburu atau ditipu oleh rakan sendiri serta kegagalan dalam percintaan. Oleh sebab itu, masyarakat gagal dalam menjalinkan persahabatan dan tidak dapat membina satu keluarga yang bahagia serta kurang penerapan nilai-nilai moral dan agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ishan Najib binti Hasbuddin. Kesan dia ni terbahagi kepada tiga. Pertama itu individu, masyarakat dan negara. Okey, saya nak share pasal individu lah, kesan kepada individu. Kesan kepada individu ni seperti yang kita dapat lihat, kebanyakan masalah kesihatan mental terjadi di kalangan remaja dan dewasa. Kesihatan mental bermula daripada kemurungan. Kemurungan ni merupakan satu gangguan perasaan di mana perasaan itu
berpanjangan dan menyebabkan seseorang merasa sedih yang berpanjangan dan keletihan, ketiadaan tenaga, cepat marah serta kehilangan minat dalam melakukan aktiviti harian. Apabila individu tersebut mengalami kemurungan yang berpanjangan tu, masalah ni akan membawa mereka kepada cubaan bunuh diri ataupun menceraikan diri lah. Seperti yang kita dapat lihat, jadual di bawah menunjukkan peningkatan cubaan bunuh diri daripada 2015 ke 2020. Daripada jadual di atas tu, kita boleh nampak macam-macam faktor yang menyumbang kepada kemurungan, contohnya masalah kewangan, sekolah, keluarga, kerja ataupun persekitaran. Okey, seterusnya kesan kepada masyarakat. Penyakit mental ni bukan lagi penyakit baru di kalangan masyarakat. Namun salah satu faktor yang menyumbang kepada penyakit ini ialah masyarakat lah, di mana sikap masyarakat yang suka pandang rendah kepada orang lain dan tidak memberi sokongan. Lepas tu tak memberi pertolongan kepada pesakit yang mengalami penyakit ni. Pesakit yang mengalami penyakit ni akan mula rasa macam dijauhi, lepas tu disisihkan. Bila sikap masyarakat yang suka menghukum ni dan ketidakfahaman masyarakat kepada mereka, jadi mereka ni macam tidak mahu mendapatkan rawatan. Bagi dia benda tu tak penting. Oleh tu kita ni sebagai masyarakat haruslah take as benda tu positif. Ambil benda yang positif, bagi support kepada orang lain, agar orang lain tu macam, terutama orang yang mempunyai penyakit ni lah, agar dia tidak rasa orang sisihkan dia. Gitu. Kesimpulannya, kesihatan mental ni tidak akan menyebabkan seseorang tidak boleh menjalani aktiviti seharian dengan baik. Kesihatan mental ni akan memberikan kesan kepada diri sendiri, masyarakat dan negara. Tetapi kesihatan mental ni tidak akan memudaratkan seseorang sekiranya dapat ditangani. Contohnya dengan bergaul dengan orang lain, tidak elak pendam perasaan dan bersendirian lah. Begitu juga jika kita mendapati rakan yang sedang dalam tekanan, bantulah cari jalan untuk mengatasi masalah tersebut. Contohnya dengan mendengar masalah dia. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum teruskan pembentangan ini. Selamat petang kepada doktor. Nama saya Hek Iwan dengan nombor matrik SA21051. Saya akan teruskan memberikan kesan-kesan kesihatan mental dalam aspek keluarga dan negara. Terdapat pelbagai kontrol kesan kesihatan mental kepada keluarga dan negara. Pertama sekali, bagi kesan-kesan kesihatan mental untuk aspek keluarga ialah menjadi tidak ada pendapat sendiri dan tidak akan mempunyai keupaan sosial di masa hadapan. Kesihatan mental boleh dirangkaikan dengan pelbagai kesan. Antara kesan-kesan kesihatan mental dekat dengan keluarga adalah daripada ibu bapa kepada anak-anak mereka. Masalah ini berkaitan rapat dengan kesihatan mental anak-anak mereka. Sebagai contoh, kawalan ibu bapa yang kuat, tekanan daripada ibu bapa terhadap anak-anak yang kuat, harapan yang tinggi kepada anak-anak mereka yang kuat, dan kekurangan sokongan daripada ibu bapa. Kerana jagaan ibu bapa yang tinggi mereka supaya menjadi orang yang berguna pada masa hadapan. Hal ini boleh mengakibatkan kes-kes bunuh diri meningkat dan anak-anak mereka juga mungkin akan menjadi ketakutan terhadap sosial. Oleh itu, bagi kanak-kanak yang menghadapi penyakit kesihatan mental, mereka akan menjadi tidak ada pendapat sendiri dan tidak akan mempunyai keupaan sosial di masa hadapan. Selepas itu, kesan kesihatan mental untuk aspek negara ialah negara kita akan kehilangan produktiviti dan pendapatan. Juga boleh menjejaskan ekonomi negara dan sistem penjagaan kesihatan. Kesihatan mental boleh dirangkaikan dengan berbagai kesan. Antara kesan-kesan kesihatan mental yang paling dekat dengan ekonomi adalah pekerjaan. Underemployment atau guna tenaga yang tidak penuh dan unemployment atau pengangguran dalam jangka masa yang panjang adalah kerana seseorang menghadapi penyakit mental. Masalah ini berkaitan rapat dengan penyakit mental. Sebagai contoh,
kegelisahan, kemurungan dan kehilangan kepuasan dalam kehidupan mereka. Selain itu, bagi seseorang yang menghadapi kesihatan mental, tidak boleh menjamin bekerja dengan puas hati kerana dimaklumi bahawa pesakit yang mengalami penyakit kesihatan mental, tekanan, emosi, gangguan tingkah laku turut mendatangkan pelbagai kesengsaraan dan ketidakupayaan. Semakin meningkat pesakit kesihatan mental dalam negara yang berterusan, boleh mengakibatkan negara mengalami kerugian sehingga mencecah milik negara. Hal ini membimbangkan negara kerana boleh mendatangkan kesan-kesan negatif kepada pembinaan, produktiviti dan pendapatan negara. Ini akan menyebabkan pengaruh terhadap ekonomi negara dan sistem penjagaan kesihatan. Ini sahaja dari saya. Terima kasih. Selamat sejahtera Dr. Anita dan rakan sekalian. Saya Usha 64 Extra Mish nombor IDSE 210188. Hari ini saya akan mencadangkan langkah-langkah pragmatik yang perlu mengambil berat oleh individu dan keluarga untuk mengatasi masalah kesihatan supaya ia tidak menjejaskan situasi mangsa semakin serius. Langkah perdana yang wajib dilakukan oleh individu yang mengalami masalah kesihatan mental ialah mengamalkan gaya hidup yang sihat. Pertama sekali, mengamalkan diet seimbang yang mengandungi semua nutrien seperti protein, karbohidrat, vitamin dan lemak dalam kadar yang secukupnya. Kegunaan piramid makanan sebagai panduan boleh mengetahui kadar hidangan yang sesuai. Tabiat ini tidak boleh dinafikan bahawa makan makanan pada waktu yang sesuai dan konsisten setiap hari merupakan aktiviti yang membawa impak positif terhadap emosi dan psikologi individu. Di samping itu, mengamalkan aktiviti senaman dan fizikal amat penting demi menjaga kesihatan mental yang superlatif. Aktiviti senaman dapat memberi kelebihan kepada kesihatan mental dan emosi individu. Menurut kajian daripada Fox mengatakan bahawa amalan ini dapat meningkatkan imej, keyakinan diri, cara pemikiran menjadi matang iaitu konsepnya dipanggil sebagai falsafah logik dan kestabilan emosi. Berkata pepatah, di mana ada kebahuan, di situ ada jalan. Amalan gaya hidup yang sihat mengembangkan kesihatan fizikal sekali dengan mental. Dari sudut falsafah, amalan gaya hidup sihat juga menstabilkan konteks falsafah pendidikan negara iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek untuk mengawal isu ini dengan cara yang baik. Seterusnya, setiap individu perlu mengamalkan nilai agama bagi menyembuh isu tersebut melalui aspek kerohanian. Langkah ini merupakan alternatif yang baik dengan mendirikan solat oleh orang Islam dan sembahyang oleh orang bukan Islam. Setiap agama menegaskan bahawa aktiviti agama dapat memberikan individu ketenteraman jiwa, taufik dan hidayah untuk mengarahkan keistimewaan. Sembahyang dengan membaca mantra dan solat serta bacaan zikir dan Al-Quran dapat menjernihkan hati dan keseimbangan emosi dan mental dengan menjauhi diri daripada membunuh diri, pengambilan alkohol dan dadah untuk mengurangkan kesan isu kesihatan mental. Kesyukuran pada Tuhan sendiri akan menunjukkan individu untuk memilih jalan yang lurus. Individu yang kelebihan nilai agama merupakan perisai yang ampuh dan tidak boleh digugat lagi. Tambahan pula, keluarga merupakan ejen sosialisasi yang amat penting dan perlu menggembleng tenaga untuk bekerjasama mengatasi masalah ini. Penjaga keluarga perlu mengamati setiap aktiviti ahli keluarga dan perubahannya. Mendengar keluhan hati ahli keluarga merupakan terapi yang mujarab untuk mereka daripada sikap memendam rasa. Memberi sokongan emosi secara positif akan membantu mangsa untuk meningkatkan keberanian, keyakinan dan sikap positif terhadap masalah ini. Selain itu, interaksi yang baik dengan ahli keluarga dengan meluangkan masa yang berkualiti dapat merapatkan hubungan silaturahim. Ya, kerana perkembangan pada mental dan emosi, komunikasi keluarga merupakan suatu dimensi yang bernilai yang dapat merasakan kasih sayang yang membantu untuk membentuk emosi yang sihat. Itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya ingin menyambung langkah masyarakat dan negara dalam menangani isu kesihatan mental. Dari segi masyarakat, rakan sebaya memainkan peranan yang penting dalam membentuk nilai dan sikap individu tersebut. Ini kerana rakan sebaya adalah seorang yang selalunya di sisi dan mengenali satu sama lain lebih baik daripada yang lain. Mereka juga menjadi
model sosial terutama dalam aspek komunikasi berkesan, tingkah laku dan kemahiran asas dalam akademik dan sosial. Mereka haruslah mempamerkan teladan yang baik kepada rakan sebaya untuk menarik perhatian dan mendorong seseorang itu ke arah yang lebih baik. Ini secara tidak langsungnya akan mendorong seorang individu untuk berusaha bersungguh-sungguh untuk membentuk dirinya yang lebih sihat dari segi mental dan fizik. Seterusnya, langkah yang dikendalikan oleh negara, segi negara. Pertama sekali, perkhidmatan sokongan psikososial yang merupakan cara untuk menangani kesihatan mental yang dikendalikan oleh kerajaan. Perkhidmatan sokongan psikososial adalah jaluran sokongan dikendalikan oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM dan organisasi bukan kerajaan NGO seperti Mercy Malaysia. Pencegahan penyakit mental dengan betul dapat dijalankan dengan sokongan perkhidmatan seperti ini. Masyarakat butuh sokongan psikososial untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Masalah yang sering dihadapi oleh orang-orang ini adalah kesihatan, kehilangan pekerjaan, pendapatan, masalah rumah tangga yang menjaga penceraian, penderitaan dari segi emosional dan fizikal. Dari segi falsafah ekonomi yang membahaskan pengurusan kemanusiaan berkait dengan ekonomi, tidak dapat ditolak bahawa terdapat kekacauan ekonomi dan sosial yang signifikan di negara ini. Seterusnya, langkah terakhir yang dapat diambil dari segi negara adalah pengenalan sistem penilaian kesihatan mental masyarakat. Ia dikatakan terdapat banyak badan kerjasama seperti Dewan Penasihat untuk Promosi Kesihatan Mental telah bereksplorasikan pandangan mereka sehingga indeks kesejahteraan mental Malaysia dapat dilaksanakan dengan serta-merta. Ini kerana perkembangan indeks penilaian psikologi dapat dilakukan oleh Kementerian Kesihatan. Hasil yang diperoleh dari beberapa pihak yang berkepentingan dapat membantu dalam merencanakan berkelanjutan program untuk mengatasi masalah kesihatan di negara ini. Terdapat pelbagai program yang dilakukan oleh badan kerajaan dan bukan kerajaan untuk menangani isu-isu kesihatan mental yang sering berlaku. Seperti mana terdapat beberapa program yang berlaku dari segi sekolah, institut tinggi ataupun di tempat kerja yang dilakukan oleh dari segi kerajaan dan bukan kerajaan untuk menangani isu-isu kesihatan yang dialami oleh masyarakat sekarang. Ini dapat dikaitkan dengan falsafah teknologi di mana pihak-pihak ini menggunakan teknologi dan sains untuk kebaikan dan kesan positif. Masalah kesihatan mental dan psikososial dapat memiliki kesan yang luas dalam kesejahteraan masyarakat. Perkara ini memberi beberapa cara yang berguna untuk menangani masalah kesihatan mental. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Sabia Safa binti Mulyadi. Saya akan meneruskan pembentangan ini. Kesimpulannya, kesihatan mental adalah berkait rapat dengan kehidupan seseorang. Kebanyakan pihak berpendapat bahawa kesihatan mental adalah sama dengan penyakit mental. Akan tetapi, kedua-duanya adalah dua perkara yang berbeza. Dalam masyarakat Malaysia, kesihatan mental adalah salah satu isu yang paling penting untuk dibimbangkan. Lebih 96.2 juta kes telah dilaporkan di seluruh dunia dengan lebih daripada 2 juta kematian. Wabak COVID-19 telah memberikan kesan buruk kepada sektor politik, ekonomi, sosial, kesihatan dan pendidikan Malaysia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kesihatan mental, antaranya ialah faktor dari segi psikologi dan persekitaran. Selain itu, kesihatan mental dapat memberikan kesan terhadap individu, masyarakat dan negara. Antaranya dari aspek individu ialah cubaan membunuh diri, manakala dari aspek keluarga ialah ketidakstabilan institusi keluarga. Seterusnya, dari aspek masyarakat pula ialah menghindarkan diri daripada masyarakat, manakala dari aspek negara pula ialah kehilangan produktiviti dan pendapatan, menjejaskan ekonomi negara dan sistem penjagaan kesihatan. Untuk mengatasi masalah kesihatan mental,
terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seseorang yang mempunyai masalah kesihatan mental. Antaranya ialah mengamalkan gaya hidup yang sihat, mengamalkan aktiviti senaman dan fizikal, mengamalkan nilai agama bagi mengawal masalah kesihatan mental, dan ejen sosialisasi keluarga. Selain itu, seseorang yang mempunyai kesihatan mental dapat dicapai melalui pendekatan kaunseling berdasarkan penerapan nilai Islam. Ia dapat mengekalkan kesihatan mental yang optimal di kalangan rakyat Malaysia. Pelaksanaan kaunseling haruslah berdasarkan syariat Islam dan dapat membantu individu menyesuaikan diri dengan pelbagai masalah yang dihadapi mengikut pendekatan dan fahaman kaunseling. Oleh itu, kesihatan mental amatlah penting kepada kehidupan masyarakat seharian kerana ia akan memberikan impak kepada kesihatan fizikal kita. Dengan mengatasi masalah kesihatan mental, lahirlah masyarakat Malaysia yang sihat dari segi fizikal maupun mental. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.